saudara-saudara kaum muslimin sekalian, diminta saudara-saudara yang daripada kata-kata Abdul Hatib sedang berkhutbah, kerana menurut tujuan hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya barang sesiapa berkata-kata ketika Hatib sedang berkhutbah, walaupun memperingatkan sahabatnya dengan berkata diam sahaja sekalipun, maka nescaya dapat solat fardu Jumaatnya. Oleh itu, diam dan dengarlah dengan taat. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah serta rahmat Allah. Alhamdulillah al-Qail Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri dan orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yang perselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu membalikannya kepada kitab Allah dan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih mulia kesudahan. Dan di mana rahmat Allah sekalian, maka kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tentang tajuk pelihara amanah dalam mendidik. Yang di mana rahmat Allah sekalian, anak-anak merupakan anugerah dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta merupakan saham yang membawa keuntungan di akhirat kelak. Jika mereka dididik dan dibentuk menjadi anak yang saleh, anak-anak ini juga merupakan modal insan yang cukup berharga bagi pembangunan dan kepimpinan negara pada masa akan. Para ibu bapa tidak boleh mengharap dan menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab mendidik anak kepada pihak lain. Kerana sekiranya mereka diabaikan daripada sudut pendidikan dan penjagaan, tidak mustahil mereka akan menjadi anak yang derhaka, terbiar dan bermasalah, yang akhirnya akan memberi kesan yang buruk pada keluarga, masyarakat dan negara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakaran manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya.
Mereka tidak mendahaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak-anak sebenarnya dilahirkan dalam zaman fitrah, ibarat selai kain putih yang suci dan bersih daripada sebarang kekotoran sama ada zahir maupun batin. Maka menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mencorakkan diri mereka sama ada untuk membentuknya menjadi insan yang soleh atau sebaliknya. Sekiranya kedua-dua ibu bapa dapat membentuk anak-anaknya menjadi insan anak yang soleh, maka kedua-dua ibu bapa akan mempunyai pahala yang berterusan apabila telah meninggal. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang berdoa. Sudah jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Oleh itu dalam membina perilaku anak-anak, penjagaan anak ini hendaklah dimulakan sejak dalam kandungan lagi dan diikuti pendidikan serta bimbingan dimulakan setelah anak itu lahir. Para ibu bapa perlu memelihara anak-anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan sentiasa mengambil berat tentang perkembangan pembesarannya. Apabila anak sudah mencapai umur 7 tahun, para ibu bapa hendaklah mendidik mereka dengan menyuruh mereka mendirikan solat dan menanam keimanan, akidah dan akhlak di dalam diri mereka. Para ibu bapa juga perlu sentiasa memberi tunjuk ajar dan contoh yang baik dalam membentuk kepribadian anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Umar bin Nu'aim radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Seterusnya apabila anak telah mencapai remaja, para ibu bapa hendaklah mendidik mereka dengan cara bersahabat, berkongsi pandangan dan memberikan tanggungjawab untuk mereka menguruskan kehidupan mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa berhubung dan menjelaskan kepada anak-anak berkenaan peraturan, batasan, sepadan, adab sopan dan tingkah laku yang baik. Di samping sentiasa memberi sokongan, galakkan perhatian serta mempamerkan kasih sayang yang seimbang buat anak. Ibu bapa juga perlu sentiasa memantau pergaulan anak-anak, terutama dengan rakan-rakannya, bagi memastikan mereka dapat berdamping dengan rakan-rakan yang boleh membawa mereka ke arah kebaikan. Lain daripada itu, ibu bapa perlu menggalakkan mereka melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang boleh membentuk kerohanian dan jati diri, seperti solat berjemaah di masjid, melibatkan diri dalam kegiatan kesukarelawan dan kesukanan dan sebagainya. Ibu bapa juga perlu memastikan anak-anak menghindarkan diri daripada gejala yang tidak sehat, seperti pergaulan bebas, melepak, lumba haram, ketika lajak, buli, menghisap gam, menagih dadah dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 17 yang bermaksud, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah membuat kebaikan, terlaranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpa. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya.
Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya tanggungjawab para ibu bapa bukan hanya sekadar memastikan anak-anak hidup selesa pada masa akan datang. Akan tetapi para ibu bapa juga perlu bertanggungjawab memastikan agar anak mereka mempunyai keimanan yang teguh dan jati diri yang kuat. Oleh itu, pendidikan agama amat penting untuk menyemai akhlak dan budi pekerti yang mulia. Kerana dengan pendidikan agama ini, nilai keimanan mereka akan sentiasa terpelihara dan akan membantu mereka mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam perbuatan yang tidak benar. Tanpa pendidikan agama ini, anak-anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai pemikiran dan budaya yang tidak benar. Sehingga kan ada sebahagian daripada mereka sanggup menggadaikan kehidupan dengan melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan maruah keluarga. Sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, Mimbar ingin mengingatkan para ibu bapa sekalian, biarlah mereka menangis atas ketegasan kita mendidik mereka, dan jangan kita menangis di kemudian hari akibat kerosakan akhlak mereka. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendidik dan memelihara anak-anak yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik mungkin. Didik dan bimbinglah mereka dengan kehidupan beragama, agar mereka dapat memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan negara. Ingatlah bahawa anugerah ini merupakan sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Yang bermaksud, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi pujian. Dan sesungguhnya di sisi Allah itulah pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عينه بنظر وأذنه بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara sahaja. Akhirat itulah sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Attab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, istri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum. Sekalian keluarga, para sahabat pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka semata hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa yang kiranya diri kami, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa juga balak dan bencana, wabak dan penyakit segala mana bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya di jalan-Mu, seperti pembayar zakat, wakaf dan sumbangan. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-raja asli pedang kata hadis syariah tidak Sultan Ibrahim, ini almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dibertuan bagi diri dan tangan Darul Ta'lim. Pada Raja Zani Sugiyah bin almarhum Sultan Idris dan Kementerian Johor, dan Tengku Ismail Sultan Ibrahim bin Umar Sultan Johor dan Ikhwan Mustaqam dan Ibu Tangan. Lalu kemudian dan putrinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin waqtulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kull man huwa 'an din. Allahumma barik umum al-muslimin waqlidana 'anil madinin wa'ahsin khalaq al-madhunin waj'al hadha al-balad aminan mutma'innan rahiyan wa sa'ir bilad al-muslimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم أدخلنا وذرياتنا ورسولنا وقرآن الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم